أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل وما يذكر وإلى أولي الألباب ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهم النبيين وإلهمنا الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجب لها اللهم إني أعوذ بك من أمنت ومن شر ما لم أعمل اللهم إني أعوذ بك من شر نفس ومن شر الشيطان والشرك اللهم طف علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Okay, Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dapat kita meneruskan lagi yang kita panggil pendakian, perjalanan untuk kita menghabiskan satu kitab yang sering diulang dan diulang dan diulang dalam kehidupan kita, iaitu Allah, Syariat dan Hakikat. Bagi mereka yang ada kitab, hari ini insya-Allah kita akan masuk pada muka surat ke-40, iaitu pembahagian martabat tauhid. Pada minggu lepas kita menceritakan tentang tauhid ini terbahagi kepada 3 bahagian. Tauhid pada akal, itu foundation. Foundation yang ada dalam diri kita itu hanya pada akal. Nak dapat pada akal iaitu perlulah menghasilkan ataupun lantai dia, akar dia. Untuk kita rasakan tauhid ni yang benar-benar dia ada akar dia ada batang dia dan juga ada dahan. Ibarat seperti sebuah pokok. Maka kalau kita tengok, inilah sebenar-benarnya. Tapi kalau akar ini tak kuat, goncang habis. Tapi kalau akar kuat, walaupun akarnya kuat, dahannya dah rapuh, daun dah tak ada, tapi dia masih lagi boleh duduk berdiri. Tetapi kalau akar tak kuat, batang kuat, daun lebat, akhirnya dia akan tumbang. Sama jugalah dengan konsep rumah kita. Contoh kalau rumah kita dinding cantik. Tapi tiangnya dalam dinding tu kosong. Harapkan cantik je. Maka satu masa, akhirnya akan roboh jugalah. Maknanya dia punya tiang, dia punya piling tu tak berapa nak kuat. Itu juga dalam kehidupan kita hari ini. Sebab itulah dalam kehidupan kita, kalau kita tengok, hidup ini adalah dari segi berulang-ulang. Al-Quran itu juga berulang-ulang. Peristiwa-peristiwa yang berlaku pada zaman para rasul, para nabi, para anbiya, para siddiqin, para tabi'in juga berulang-ulang. Cuma pada zaman mereka dulu, mereka kufur pada Allah ni tak melampau-lampau. Tapi pada zaman kita, hari ni, kufur pada Allah melampau-lampau. Orang Islam menghina Islam. Wa na'udzubillah min zalik. Orang dulu orang kafir Quraisy, kan? Tapi hari ni orang Islam
dengan beraninya menyebut syahadah. Apakah tindakan kita sebagai orang Islam? Apa perasaan kita maksudnya? Bila kita tengok je viral benda tu, apa perasaan? Daripada perasaan yang terhasil daripada yang kita tengok, itu menentukan nilai tauhid kita. Kalau kita tengok sekadar saja, biasalah ni dah akhir zaman. Contoh kan, tauhid kita sekadar-kadar. Pegangan kita pada Islam dan juga pada Allah tu sekadar. Sebab itu orang yang kalau betul-betul hukuman dia adalah hukum bunuh. Bukan pergi bantai. Ini tak pergi rumah orang tu pergi bantai. Habis darah-darah kan. Lepas tu suruh orang tu telefon polis. Tak. Hukuman dia hukum bunuh. Kalaulah pada hari ini Umar Al-Khattab masih hidup, ramai orang yang mati. Sebab pegangan Umar Al-Khattab ni dia kepada Islam tu, kepada Allah dan Rasul tu sangat kukuh, sangat padu. Siapa yang nak menentang Rasulullah pun dia dah mula pegang pedang dia. Dia dah pegang lah. Apabila musuh dia datang, dia dah mula pegang. Begitulah yang dikatakan tentang tauhid kita pada hari ini. Kalau kita tengok dulu kisah umat Nabi Samud, bagaimana mereka ini puja teruk je. Apa yang mereka buat. Mereka memang teruk. Bersama dengan, iaitu kadang-kadang kita panggil hari ini LGBT lah. Tetapi mereka tidak menukar kemaluan mereka. Kita hari ini sampai operation tukar. Sebab tu kita pada zaman yang melampaui batas. Sedangkan Nabi Muhammad SAW mengangkat doa dia untuk membuat perlindungan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Kalau Nabi Muhammad tak doa untuk kita, lagilah kita ni tak tahu nak jadi apa. Maka inilah dikatakan pegangan tauhid. Tauhid ni bukan sekadar banyak bercakap. Tauhid ini bukan sekadar dengan apa yang kita belajar, dengan apa yang kita amal, tidak. Tauhid ni dia pegang dekat dalam. Boleh jadi orang yang bertauhid ini adalah orang-orang tukang sapu sampah. Boleh jadi orang-orang biasa. Tetapi pegangan dia kepada Allah tidak pernah gentar. Boleh jadi pula mungkin orang itu yang bertauhid itu adalah orang yang alim ulama. Maka di sinilah kita kadang confuse yang dikatakan siapakah wali Allah yang sebenar-benar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah tidak memandang akan rupa paras kita, tak pandang amal kita, tak pandang apa yang kita buat, tak pandang kitab apa kita mengaji, tetapi Allah pandang hati kita. Maka belajarlah, hatta khususnya buat diri saya, untuk merendahkan hati itu agar hati itu dalam keadaan yang rendah, di situlah Allah akan singgah. Walaupun kita mempunyai pelbagai nikmat di atas muka dunia. Allah bagi kita pangkat, Allah bagi kita darjat, Allah bagi kita keistimewaan, Allah bagi kita segala-galanya. Tetapi satu je, kita ada kerendahan hati, insya-Allah Allah akan datang singgah di hati kita untuk dia jadikan singgah sana. Dan kadang-kadang boleh jadi juga kita tak ada apa-apa. Tak ada harta, hutang belambak, tak ada kawan, dihina, sakit lagi contohnya kan. Kahwin pun bercerai, apa lagi? Pelbagai masalah. Tetapi apabila hati kita terlalu rendah di sisi Allah, maka di situlah Allah akan jadikan hati kita itu singgah sana. Tu dipanggilkan satu perjalanan. Belajarlah untuk kita menjadikan hati kita ini tempat singgah sana Allah untuk singgah di dalam hati orang-orang yang punya kerendahan hati. Syarat yang pertama, kena ada hati yang sabar. Itu syaratnya lah. Apa pun orang buat sabar. Tapi nak sabar ni dah kadang-kadang kita cakap sabar ni ada limit juga ni. Jangan melampau-lampau. Hilang sabar lagi. Kadang-kadang teruji. Sebab tu Allah kata sabar dan solat. Sabar, solat, zakat. Dia tak ada benda lain. Dia berkisar kalau dekat dalam Al-Quran benda tu. Sehingga tergamamnya saya dengan satu tajuk, iaitu surah Al-Hijj ayat 1 hingga 5. Apabila kita minta pada Allah, ya Allah ya Tuhan kami, kau berikanlah kami kefahaman.
kita ni bermudahan sangat dengan kematian kita. Terlalu mudah. Saya sangat terkesan apa kata diri saya. Persoalannya kita kena tanya. Dalam rumah kita ada tak pakaian terakhir untuk kita bawa menghadap Allah? Kita hidup untuk mati. Kita bukan hidup untuk hidup. Maka syarat yang pertama, hidup untuk mati kena ada kain kapan. Kita tanya diri kita, ada ke tak ada? Di situlah terjentiknya saya membuat promosi. Untuk setiap rumah ada kain kapan. Tak mahal pun. Sebab saya dengar seorang sahabat saya cerita, kematian rumah 300,000 dia kata. Rumah 300,000, kemudian sahabat kita tu pergi dalam keadaan kencing manis, orang kencing manis. Lepas tu, yang sedihnya, dia mati dalam najis. Sebab anak tak pandai urus. Rumah 300-400,000 nilai rumah. Dia pergi dekat atas tempat tidur. Tetapi pakaian terakhir tak ada. Dan yang menguruskan jenazah ketika itu Allah uji pula pakaian kain kapan dia habis. Dia pun tanyalah kepada waris, ada tak? Tak ada. Bukan kata tak ada. Anak dia terkejut. Tanya, ada tak kain kapan? Anak jadi macam terkejut dengan soalan itu. Dia kata tak ada. Allah, dia kata. Itu satu. Kemudian dia tanya, nak alihkan jenazah ini untuk menguruskan jenazah kita ni pergi ke tempat pengurusan, khususnya tempat mandi. Kita ni ada aurat. Dengan kain kapan batik lepas atas tak lepas, bawah tak lepas, tarik kiri tak lepas, tarik kanan pun tak lepas. Nama pun batik lepas. Maka sebenarnya sahabat ni tanya, ada tak kain ihram? Dia tanya. Terkejut lagi anak dia. Kain ihram? Sebab benda ini dia tak familiar. Dia kata, oh tak ada lah, dia kata, kain ihram. Sahabat ni tanya lagi, berapa lama ibumu ni kencing atas tempat ni? Oh, kita orang pun tak perasan. Anak dia jawab, wa na'udzubillah min zalik. Seorang anak perlakukan kepada seorang ibu. Ini kelayanan terakhir anak kita pada diri kita. Saya masa tu dengar cerita tu, saya nangis. Tak tahu keadaan diri kita bagaimana. Maka dia kata nak kena pindahkan ibu ni pergi tempat mandi, dia kata. Ada tak cadar? Kalau tak ada kain ihram tak apalah, cadar, rebor. Dia kata. Oh tak ada, dia kata. Sebab rumah orang kaya mana ada rebor. Dia semua pakai comforter, bedsheet je. Dia pakai comforter besar tu. Macam mana nak angkat? Sebab nak balut jenazah itu dan bawa pergi tempat, pergi pengurusan jenazah untuk mandi kan. Untuk menjaga aurat. Sedih lah. Potong kain batik tak boleh ke? Dia atas tak lepas, bawah tak lepas kat ni. Sebab tu kita kena ada kain ihram. Kain ihram ni tebal untuk tutup aurat kita. Sebenarnya kita perempuan, walaupun kita nanti diuruskan oleh anak menantu kita, atas tu ada satu lapis lagi. Yang jarang orang buat. Kan kita bawah mandi kan, kain batik lepas tu duduk kat atas badan ni. Atas ni, dia tak lekat pada tubuh. Dia akan duduk di atas. Maka ada 4 orang yang akan pegang kain tersebut untuk menutup aurat jenazah. Ini kalau saya belajar, ya Allah, saya kata sampai tahap macam tu. Related je dengan kisah Fatimah Az-Zahrah, anak baginda Rasulullah SAW. Dia pesan kepada Ummu Salamah. Ini cerita dia kenapa nak jaga. Dia kata apa? Nanti apabila aku mati nanti, angkat jenazahku pada waktu malam. Dia tak bagi angkat jenazah pada waktu siang. Sebab apa? Malu. Tukang angkat jenazah bukan perempuan. Semua lelaki kan. Sampai macam, maka aurat. Di situlah dia kata dia uruskan. Memang kotak jenazah kita ni, dia ada sediakan sabun buku, sabun cendana, semua ada. Komplit. Sabun buku pun yang cap harmoni lah orang kata. Yang buku tu kalau siapa pernah tengok, pernah buka. Yang harmoni kalau pergi kat Maidin tu harga RM1.
Kalau beli banyak jatuh harga 40 sen, 70 sen dapat. Maka sahabat saya tanya. Dia kata, kita nak cuci ni rambut ibu, dia kata. Kau tolong keluarkan shampoo paling mahal yang ada dalam toilet. Anak dia jawab apa? Tak boleh ke pakai sabun ni? Nampak? Maka sahabat ni jawab, dia kata apa? Boleh je. Tapi inilah penghargaan terakhir seorang anak untuk menyempurnakan ibunya. Takkan nak bagi sabun murah. Tersentak anak dia. Sebab tu kena ada ilmu. Kita ni kena ada ilmu untuk kita tahu. Kita dah bolehlah buat persiapan. Macam contoh kita kat Ani, pertama belilah kain apa orang panggil? Kain ihram. Sebab kain ihram tu tebal. Nak tutup bahagian atas. Kedua, kita kena beli apa tau? Kita kena belilah. Iaitu kita kena tulislah wasiat. Telekong mana yang kita nak dipakaikan nanti. Boleh pakai telekong kita. Tapi jangan warna-warni. Warna macam ni tak boleh lah. Warna putih. Tak ada corak-corak sini warna kelabu, hijau, kuning, tak ada. Kosong. Pesan pada anak. Nak, mak kalau mati kau potong ni jadi mini telekong. Sebab ni lah telekong yang mak selalu pakai. Boleh. Pesan. Maka tersentaklah kat situ sebab apa? Kita ni betul lah. Hidup untuk mati tapi hidup seperti tak ada persiapan nak mati. Wa na'uzubillah. Maka buatlah kempen macam mana pun sahabat saya cakap apa. Buatlah kempen macam mana pun dia kata satu rumah, satu kain kafan. Kena ada kain ihram. Kain ihram dia tak akan ada dekat dalam kotak jenazah. Kain ihram tu dia tebal. Tapi kalau yang dekat Maidin tu kecil je. Dia yang besar tu kat ni. Yang tebal, yang lelaki punya. Bukan yang perempuan. Sebab pernah beli kat Maidin tu kecil. Beli yang bagus. Beli yang tebal. Sebab apa, dia akan tutup bahagian atas. Yang paling susah nak jaga sebenarnya kita ni mandikan jenazah. Tak perlu tengok. Tak payah raba-raba sangat. Dia raba je pakai tangan. Sebab tu dia kena duduk bahagian atas. Sebab kita tak tahu aib kita tara mana Allah keluarkan ketika itu. Maka kena buat kena persiap. Memang betul lah. Apa yang sahabat saya cerita tu memang betul. Sebab pernah terjadi dulu, 10 tahun dulu, sahabat saya dia meninggal, mak dia meninggal, kain batik lepas pun tak ada. Tahu tutup pakai apa? Comforter. Wa na'uzubillah min zalik. Macam mana kita akhir akan kembali pada Allah. Tak boleh salahkan anak, tak boleh pandang salah keliling, salahkan diri sebab tak buat persiapan. Itulah. Bila kita belajar ni, ya Allah, tersentuh. Macam mana pengakhiran hidup kita ni. Adakah kita akan terlantar di atas katil? Di saat malaikat maut menarik nyawa kita tu, adakah dalam keadaan kita bernajis? Itu semua kena ada ilmu. Sebab tu dulu selalu saya dengar arwah abah saya pesan. Abah kalau nak meninggal tak susah anak-anak. Itu je ayat. Tapi memang betul dia tak pernah susahkan kita orang. Dia pergi dalam keadaan dia seorang-seorang. Anak, saya kalau renung hari ni nenek saya sakit dah terlantar dekat atas. Yang maknanya 100% lah dekat atas katil tu. Saya buat renung dengan diri saya sendiri lah. Macam mana kita ni, kesudahan diri kita. Kalau boleh kita minta pada Allah, Allah ambillah dalam keadaan sempurna ni jasad kita. Pergi sempurna. Maka persiapkanlah diri kita ini bagaimanakah untuk kita menghasilkan buah daripada ketauhidan kita. Buah ni yang kita akan dapat untuk merasai akan kenikmatan tersebut. Bukan pada akar, bukan pada batang, bukan pada daun. Tapi dia sentiasa related. Dia sentiasa berputar. Saling kait mengait. Barulah menghasilkan buah yang bagus. Buah yang bagus ni lah yang kita nak. Buah apa? Dalam kita belajar tara mana, guru mana, kat mana pun kita belajar pun, hatta Yaman ke, Universiti Al-Azhar ke, yang penting hasilkan buah. Buah itu adalah syariat. Kemudian apabila kita ingat, ini buat diri kita semualah. Apabila kita mula memberi sesuatu, soroklah tangan itu. Jangan perlu ada nama. Kecuali jika kita ada hajat. Macam 1 hingga 10 hari tu saya letak nama. Sebab apa? Itu amalan khusus. Mungkin dia ada di antara kita yang berhajat. Ada yang letak hamba Allah, tak apa.
Tapi mungkin ada yang berhajat. Sebab apa? Kalau nak memberi ini, dia adalah dalam bentuk infak. Infak ni maksudnya apa? Terowong. Yang perlu tersembunyi. Terowong ni duduk kat mana? Dekat bawah tanah. Inilah yang sebenar-benar yang akan Allah terima. Tu lah kadang-kadang tersentak diri kita ni kan. Takut-takut kita duk bagi-bagi ni, duk nak nama kita disebut, nak nama kita dipuji, sehingga tertutupnya akan pemberian itu datangnya daripada Allah. Sebab tu kita nak buah gitu. Kita buat apa-apa amalan, tengok kesannya daripada buah. Cara kita bergaul, cara kita menyantuni, cara kita menjawab sesama sendiri. Bila kita bersama dengan jemaah, cara kita menjawab. Walaupun kita ada autoriti, tetapi kita tak boleh lah nak ikut autoriti kita je. Tak boleh. Kalau ikut autoriti kita je, Nabi Muhammad tak perlukan sahabat. Waktu peperangan, kita tengok bagaimana Rasulullah SAW dengan para sahabat. Rasulullah kata, okey, berdiri belah sana, semua separuh pergi belah sana. Kemudian sahabat kata, ya Rasulullah, tak boleh kat situ ya Rasul. Kena turun separuh, nanti pihak musuh akan datang daripada sana. Apa Rasulullah buat? Dia ikut kata sahabat. Walaupun kita tahu Rasulullah itu adalah pemimpin yang bagus. Inilah antara untuk kita didik diri kita. Perlahan-lahan dalam perjalanan kita. Kita tak bagus mana pun, amal pun tak ada, mengaji pun tak betul. Contoh kan. Tapi bagaimana kita nak dekatkan diri kita kepada Allah? Bagaimana cara untuk kita ini tarik diri kita, nak buang segala sifat ini? Bukan sebab kita ni pandai ke tak pandai. Memang kita serba-serbi tak pandai. Hari ni belajar, esok lupa. Rasa je perasan pandai. Kita ni perasan. Maka itulah sebenarnya dalam perjalanan kita untuk sampai kepada yang dipanggil martabat tauhid yang kukuh. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ikhlas, "Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad." Katakanlah, Allah itu esa. Kita tengok kalau bahagian bawah tu dia dah pecah. Huwa tu membawa maksud kepada zat. Kul tu katakanlah. Huwa tu merangkumi kepada zat. Zat siapa? Zat Allah. Zat Allah boleh hurai? Tak boleh. Siapa yang ulama paling tinggi kalau dia boleh cerita tentang zat Allah ini, maka kita kata mu'al salamah. Bye-bye. Tinggal. Sebab zat Allah Rasulullah pun tak boleh nak cerita. Sebab itu kita ni dia ada panggil sempadan laisa. Kita boleh ada pada tahap sempadan kita je. Tak boleh lebih. Lebih kita panggil gila ising. Tu dia panggil melampau-lampau. Kemudian yang dikatakan Allah itu adalah asma. Asma'nya yang kita boleh pecahkan kepada 99 asma Allah. Asma'ul husna. Iaitu nama Allah, sifat dan perbuatannya. Allah tu dia ada nama. Nama-nama yang baik semuanya. Sebab itu Allah ini dia buka namanya. Tak payah buka sampai As-Sabur. Buka Ar-Rahman dengan Ar-Rahim pun kita dah pingsan. Sebab tu Allah suruh kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Tak payah baca Bismillahirrahmanirrahim pun tak apa. Baca orang kata, baca Bismillah. Sampai Bismillah. Dengan kebesaran, kita bersandar pada kebesaran Allah. Bila sebut dia kepada Allah, dia merangkumi dengan sifat dan asma Allah. Ikutkan asma Allah ni beratus ribu. Nama Allah ni banyak. Terlalu banyak. Nama Allah semua yang baik-baik. Tetapi Allah kata sempurnakan dengan Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ramai orang boleh hurai tentang Ar-Rahman. Bila Ar-Rahman ni Allah kasih bagi semua. Itu sifat Allah. Dia pengasih. Kemudian Rahim Allah ni kita kena jaga. Rahim Allah ini Allah akan berikan kepada orang-orang yang beriman.
Apabila dia kufur nikmat kepada Rahman Allah, maka Allah akan datangkan Rahim Allah. Rahim Allah yang maha maha penyayang ni, iaitu musibah dan ujian pada diri kita. Ni kita takut ni. Sebab apa? Sebab kita Allah nak jaga jangan sampai melampaui batas. Sebab tu Rahim ni, ramai orang kata, oh nak Rahim Allah. Sebab Allah ini maha penyayang. Macam anak kita lah. Kita sayang anak kita, kita jaga macam mana? Kita bebel ketara dia macam mana? Tak kita bebel macam anak orang. Itu beza. Bila kita dah mula sayang anak kita, apa benda yang tak kena kat mata kita, walaupun benda tu hanya sebesar zarah kesalahan, kita punya marah tak tahu nak bincang. Ini beza Rahman dengan Rahim Allah. Bila kita dah dapat Rahman Allah Maha Pengasih, risau sangat. Kita akan Allah berikan Rahim. Rahim itu iaitu Allah nak bagi sayang dia kepada kita dengan ujian. Maka bila dia kata Ahad, sifat ketunggalan yang tidak ada berpecah. Walaupun ayat ini terlalu ringkas, surah Al-Ikhlas, tetapi ayat ini paling padu. Sebab tu ada orang yang buat khatam 100,000 surah Al-Ikhlas. Ada orang kata, imam ni duk baca surah Al-Ikhlas ya, pendek ya. Tapi surah inilah surah Tauhid. Lagi satu surah, iaitu yang mengubat kepada keresahan. Tak payah surah panjang-panjang. Allah tak bagi surah panjang-panjang. Bila mana Rasulullah resah, orang mengata pada Rasulullah, Allah turunkan surah apa? Inna a'tainakal kausar wa salli li rabbika wanhar. Kemudian last sekali Allah tutup. Inna syanihaka huwal abtar. 3 ayat je. Pertama solat, kedua korban, ketiga biarkanlah apa orang nak cakap ke kita, nanti aku tahulah apa yang aku akan kerjakan. Itu kerja Allah, bukan kerja kita. Itu nak ubat hati Rasulullah. Contoh surah Wad-Duha, kan? Walaupun dia tak berapa panjang, berbanding dengan kalau kadang-kadang surah apa, Juz Amma, panjang kan? Surah Abasa, panjang. Duha Allah turunkan kepada Rasulullah. Maka Ahad itu satu-satunya. Maka nak duduk mana Ahad ni? Ni dalam ni. Pegangan tu satu. Jangan bagi berpecah. Sebab tu dia panggil kitab ni hakikat dan syariat. Syariat kita nampaklah orang. Macam ni nampak saya nampak semua orang. Itu dia panggil syariat. Hakikat tak boleh nampak semua. Allah. Ini pergi kepada yang tauhid yang asal. Allah berbicara, Allah mendengar. Itu bahasa dia. Sebab apabila kita mati semua ni, semua perbuatan Allah, dan yang bercakap pun Allah, yang mendengar pun sifat Allah. Itu hakikat. Tapi tak boleh lontar ikut mulut. Ada orang kata kita gila. Maka Ani bercakap, oh Allah bercakap ni. Siap ajak datang tangkap kat Ani lepas ni. Maknanya tak boleh terlepas. Tapi kita tahu perbuatan kita, kenapa kita Allah kumpulkan pada malam ni? Allah pilih. Ramai orang boleh masuk tapi tak boleh masuk. Contoh. Kadang-kadang kita nak masuk tapi tak dapat. Sebab Allah je yang tahu kita ni kat mana. Kelas ni beratur ni, panjang. Allah juga tahu nak masukkan kita di mana. Ini semua perbuatan Allah. Satu-satunya, tunggal dalam. Tidak ada yang mampu memberi mudarat melainkan Allah. Ini pun kadang-kadang kena faham. Contohnya, nanti tak boleh ni berjangkit. Itu asbab musabab. Tak ada orang boleh bagi kita mati kecuali Allah. Ini nak padu dalam ni. Kita ni padu ni pun luruh. Sebab tu daripada usaha, result dia tawakal. Kita berusaha ni, berusaha belajar. Tapi result nak tawakal pada Allah je, moga Allah bagi faham. Tak kira guru bagus mana, tara mana pun, tak faham juga kadang-kadang. Sebab yang bagi faham bukan guru, Allah. Kemudian kita tengok Allahus Samad. Allah itu nama dia. Hu tu, dia hurai zat.
Sebab tu ada zikir hu. Tak payah zikir Allah ke apa. Zikir hu. Kita jangan arut dah buat. Kita belum sampai lagi. Kalau nak pergilah tarikat. Dapat. Ni bukan bida'ah ke. Bukan sesat ke. Memang betul. Ada zikir hu. Zikir nafas. Zikir final. Hu ke. Hembusan je. Iaitu kita ni, kalau saya pun masih belum dapat, mungkin yang lain pun mungkin belum dapat, tak payahlah mengarut-ngarut nak belajar. Kita tak payah belajar kat YouTube. Kita tak payah belajar kat Google sebab tak ada sanad tu. Kita perlu belajar bertalaki lutut ke lutut. Nak sampai cepat, selalu saya ingatkan, pergilah tarikat. Pergi suluk. Perempuan pun ada suluk. Pergilah. 40 hari keluar. Handphone tak boleh bawa. Apa semua tak boleh bawa. Tak boleh bawa anak. Macam mana cara bawa anak? Duduk kat sana, tak boleh cerita pasal anak ke. Tu cara bawa anak. Bukan anak kita bawa usung tak. Sambil-sambil duduk macam mana anaknya makan belum? Tak boleh. Macam tu lah cara dia. Kemudian somat tu sifat. Sifat Allah. Bukan Ustaz somat. Tapi somat tu adalah sifat Allah. Tu huraian 99 nama-nama Allah. Kemudian lam yalid wa lam yulad, iaitu ayat ni yang mengatakan Allah ini tidak beranak. Siapa kata Allah beranak? Ni ada peristiwa. Peristiwa Nabi Isa. Kaum Nasrani kata tu anak Allah. Takkanlah pelik-pelik tiba-tiba Maryam tu mengandung kan? Maka dia katalah Nabi Isa tu anak Allah tu yang diorang tu dia letak tu replika Nabi Isa duduk tercegat dekat salib dia tu. Memang betul. Nabi Isa ni tak tahu sebab dia akan datang. Dia tidak ada di makam dia. Maka kemudian kaum Yahudi dia kata Azwir itu pun dia kata itu anak Allah. Tapi ayat ini yang menafikan Allah ini tidak beranak dan juga tidak diperberanakkan. Apa maksud ayat ni? Ini nak menunjukkan bahawa Allah ini satu-satunya. Kalau Allah ini beranak, tanda Allah ni lemah. Kalau Allah ni diperberanakkan, tanda Allah masih lemah. Dia tak jadi ahadun ahad. Dia tak jadi satu-satunya. Maknanya dia boleh diduplikatkan. Macam kita lah, ada waris kan. Anak tu waris kita. Diduplikasikan. Sebab tu Allah tu satu-satunya. Tidak ada. Nak menunjukkan keagungan, kebesaran, ketunggalan, kehebatan satu-satunya. Tak boleh orang duplikat. Bukan kata tak boleh duplikat. Bayangkan pun tak boleh. Bagaimana tangan Allah? Macam tangan kita ke? Tak boleh. Lepas tu tanya pula, Allah ni duduk kat arash ke? Allah ni duduk kat mana? Allah ni tengah buat apa? Pun tak boleh. Sebab kesucian dan keagungan Allah tidak boleh terfikir dengan kita. Sebab kita ni masih dalam keadaan yang kotor. Macam mana dalam keadaan kita kotor? Makan tak jaga, kita duduk, tempat kita duduk ni pun kotor. Bukan maksud saya kotor tu sebab tak cuci lantai, tak vacuum rumah, bukan. Environment kita kotor. Macam mana cara environment kotor? Macam rumah saya ni kalau saya buka je sliding door ni, masuklah asap-asap. Apa? Asap-asap kereta, asap-asap bas. Itu kotor. Tak ada pokok-pokok. Buka je pintu depan ni, kadang-kadang bau apa? Bau hisap rokok. Kotor. Environment kita pun. Pemakanan kita pun. Apa lagi? Pemakaian kita pun. Ni kita pakai. Siapa yang boleh telik betul-betul? Ini betul ke 100% benang ni daripada mana? Makanya kita kena tengok tu. Sampai sebab tu lah. Sebab itu kita tak boleh melepas. Itu pentingnya tawassul. Sebab kita masih lagi dalam keadaan yang ada kekotoran. Sebab tu kalau ahli sufi dia jaga makan, dia jaga pakai dia. Sabun dia tu pun dia jaga. Kita ni sabun tu tak apa-apa dia letak, kita tala pakai. Sabun cuci pinggan kita. Lepas tu kita makan pula balik. Tapi bagi mereka, kita tengok cara air yang dekat rumah kita yang kita perangan pasang filter ni tidak sehebat air di sungai.
Kita ditipu. Ditipu dengan, oh ada filter, tak karat, bagus. Dok. Air yang betul-betul bagus, air yang sentiasa mengalir, air sungai. Kita boleh pergi lalu-lalu sungai, cedok, minum. Saya pun tak lepas lagi. Tapi itulah air paling suci. Kita pun tak berani lagi. Kita perasan je minum air tapis tu. Sedap je kan. Oh ini betul suci. Tak. Maka ni kita punya jiwa ini belum sampai kepada satu jiwa yang Dulu benar-benar bolehlah merasai. minum air sungai je. Boleh kat ni? Sekarang? Tak payah kata air sungai kat ni. Pergi masjid jumpa air kolah. Cuba pergi minum. Air kolah Kalau dulu memang minum air sungai. Sebab tu dia orang sihat. Kita ini tak boleh perangai pasal filter. Kowe lah, kuku lah, MW lah, apa benda segala jadah lah. Oh, sedap kan. Yang paling power tu sungai tu. Filter asli, batu-batu. Lagi yang kedua minum air kolah. Air kolah masjid tu. Pergi dekat tu, mana-mana masjid kan nampak air kolah kan, dekat bertakung tu kan. Pergi minum. Rasa macam ni. Tengok pula orang celup kaki pula kat dalam tu. Oi juling biji mata. Tapi Allah kata itu air bersih. Nampak? Kita ni otak kita ni. Otak kita yang mengganggu kita. Sebenar-benarnya. Cukup je 2 kolah, Allah janji. Allah jamin air tu bersih, kau boleh minum. Kita duk tak boleh lah. Kadang-kadang kita ambil wuduk dengan air kolah pun tak yakin. Takut tak bersih. Sebab kalau kat kampung kadang-kadang diorang tak pakai cedok. Diorang angkat kaki masuk kat dalam tu. Adakah air tu akan jadi air kotor? Tak. Air itu akan tetap jadi air yang bersih. Itulah yang dikatakan sifat keesaan dalam wujud tanpa permulaan dan tak ada akhir. Allah ni kalau dia ada pemula, ada akhir, dia lemah. Tidak berhajat kepada sesuatu. Tak ada hajat pun. Walaupun Allah kata dalam surah Al-A'raf kan, Allah kata dia menciptakan kita ini adalah untuk menjadi khalifah. Malaikat tanya. Sebenarnya bukan malaikat tanya, malaikat tidak ada pun. Boleh bertanya. Kenapa nak ciptakan manusia? Sedangkan mereka akan melakukan tumpah darah. Sebab sebelum kita wujud adalah jin-jin wujud dekat dunia ni. Tapi Allah jawab apa? Sesungguhnya engkau tidak mengetahui apa yang aku ketahui. Sebab tu malaikat ni dia geram sungguh dengan kita. Sangat geram. Dia kalau nak seksa kita tu seksa sungguh-sungguh lah. Apabila orang tak beriman tu, kita tengok malaikat tu dia nak rentap nyawa kita tara mana. Tak ada kesian lah dia nak cakap. Sebab dia tahu. Dia adalah golongan yang memuji dan mensucikan Allah sentiasa. Tetapi Allah nak juga cipta satu benda yang diangkat sebagai khalifah. Maka Allah berhajat ke atas kita? Tak ada langsung. Walaupun ayatul Quran ada perkataan nak jadikan sebagai khalifah. Tak ada pun. Allah hanya kata nak jadikan khalifah. Dia tak nak jadi kot suka dia lah. Terkesan pada Allah? Tak langsung. Terkesan pada siapa? Pada kita. Maka kitalah yang berhajat kepada Allah. Berhajat nak jadi khalifah. Berhajat nak jadi baik. Berhajat nak mati dalam husnul khatimah. Berhajat dalam segala-gala yang kita duk minta. Kita berhajat. Allah tak ada hajat pun dengan kita. Maka mintalah, Allah kata. Mintalah kerana aku ini akan mendengar dan aku akan mengabulkan. Tapi kadang-kadang pun tak kabul juga doa. Kena mustajab doa. Kena pula apa lagi? Waktu wukuf contohnya. Duduk di Masjidil Haram doa. Pandang Kaabah doa. Waktu mustajab. Tapi Allah tak kabulkan juga. Sebab memakbulkan doa itu bagi Allah adalah wajib pada kadar tertentu. Kenapa Allah tak kabulkan? Pada itu kadar kita belum tentu lagi. Kita tak perlukan. Maka Allah mungkin ganti dengan sesuatu yang lebih baik, atau Allah tangguhkan, ataupun Allah akan beri dengan ketika di akhirat. Itu janji Allah. Maka jangan pernahlah kita berhenti untuk berdoa. Kemudian walam yakul lahu kufuwan ahad.
Sifat keesaan dalam kewujudannya yang tiada menyerupai ia akan sesuatu. Tak setanding. Makanya sebab tu kita kena ada tauhid hakikat. Tidak ada sesiapa pun boleh melampaui Allah ataupun setara. Tak boleh. Sebab tu kalau kita puji, Masya Allah, Subhanallah. Bila kita bersyukur, Alhamdulillah. Dia tak boleh. Bila kita bersyukur, itulah. Ya, sebab saya sekian bin sekian. Contoh kan. Oh itulah sebab saya segini bin segini. Tak. Dia memang dengan kalimah Alhamdulillah. Supaya kita tidak setara dengan sifat Allah. Ataupun kita ni memandang orang lebih. Ataupun kita merasa diri kita lebih daripada sifat Allah. Kalau saya tak buat macam ni, tak boleh Ustazah. Tak jadi macam ni. Tu maknanya kita setara. Lafaz-lafaz kita. Usaha kita ni sebenarnya atas diri kita. Allah nak bagi memang dah tepat. Maka sesuatu yang tidak boleh disamai dengan Allah. Allah itu laisa. Iaitu dia bersifat ada sempadan melalui alam dan juga makhluk. Apa yang ada pada alam, apa yang ada pada makhluk, semua ni tak ada pada Allah. Sebab tu nak cerita pasal Allah ni dia ibarat macam mimpi dalam mimpi. Ibarat mimpi dalam mimpi. Kita hidup ni dalam mimpi, macam tu lah. Makan tapi tak kenyang. Minum tak hilang haus. Macam tu lah ayat dia. Sebab Allah ini dia bersifat sangat halus untuk kita faham. Apa yang ada pada diri kita tak ada pada Allah. Sebab apa? Allah tak nak bagi ianya sama dengan kita. Contoh kalau kita kata kita pandai, maka nak cerita Allah tu apa? Contoh-contoh. Kalau kita kata kita kaya, nak kata Allah tu apa? Sebab itu kita kena positionkan diri kita, kita kaya tara mana pun milik Allah. Kita tetap hamba yang fakir. Kita pandai tara mana pun, hebat tara mana pun, kita tetap hamba kepada Allah yang maha pandai. Al-Alim. Kita tetap gak bodoh. Positionkan diri kita. Sebab itu solat. Sujud tu untuk apa? Tu nak runtuhkan kita punya. Runtuhkan apa? Berhala-berhala yang ada dalam hati kita ni. Sebab tu kena ada solat yang khusyuk. Nak rasa tu waktu sujud tu, letak dahi kita di atas tanah. Baca Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi. Engkaulah yang maha memiliki segala keagungan. Kami ni tak ada apa-apa. Dia sampai kepada tauhid yang dipanggil tauhid rasa. Maka kalau kita tengok, diri kita ni dengan Allah tidak boleh setara. Bukan kata diri kita ataupun kita membayangkan sesiapa saja tak boleh setara. Nampak ustaz yang bagus tu lah, ilmu dahsyat sungguh lah. Kagum. Kita risau kekaguman kita itu menutupi kagum kita pada Allah. Hebat sungguhlah orang ni. Meniaga, dahsyat sungguh. Yang lafaz kita duduk selalu. Baguslah, dermawan sungguh orang ni. Berapa ramai lah. Dia duduk bagi. Bagus sungguh. Yang dermawan tu sifat Allah. Kenapa dia bagi? Sebab dia memang wajar memberi. Kenapa kita tak boleh bagi? Kita pun tak ada. Kita wajar menerima. Ibarat macam tu lah. Nak mudah faham senang. Tak payah tak benda pening. Baguslah Datin tu duduk bagi, Datuk ni bagi macam-macam. Contoh kan, kita tengok ni Alofa dengan Haris. Duk korban bukan main besar betul lembu dia. Kau main tembam lagi. Dahsyat lah. Ini betul korban ni. Kita pun cakap macam tu kan. Kenapa dia kena buat macam tu? Memang wajar dia buat macam tu. Takut tak wajar malah kena lebih lagi. Tapi dia buat sekadar. Tu kita risau. Kita kagum lah lembu besar. Bagus lah. Siap ada apa? Siap ada persembahan lagi bagai. Islam tidak menghalalkan cara. Nampak kita, bagus lah. Inilah dia. Inilah dia Islam yang patut. Kita risau.
Mungkin kita rasa dah buat yang terbaik di sisi Allah. Kita punya estimate dengan Allah tu, oh ni dah terbaik. Tapi di sisi Allah, Allah kata tak terbaik. Banyak lagi harta engkau yang aku nak yang lebih. Tapi kita bagi sikit. Itu kita risau. Sebab tu setiap apa yang kita ada ni semua akan dihisap satu per satu. Semua lah. Sebab tu kadang-kadang saya ni duduk sokmo tukar telekong. Sebab orang suka bagi saya telekong. Kejap purple, kejap hijau. Dulu seminggu sekali saya tukar telekong. Sekarang 3 hari sekali, 2 hari sekali saya tukar telekong. Terpaksa, bukan nak menunjuk. Sebab saya takut orang hisap. Nak bagi ke orang pun tak boleh orang bagi ke kita. Macam mana gaya? Itu tuntutan syariat juga. Orang duk pakat bagi sejadah. Takkan nak cakap jangan bagi sejadah lah kat saya kan. Takkan nak cakap macam tu kan. Terasa. Macam mana? Terpaksa lah. Quran. Tu semua tu Allah tanya. So tengok Quran tu beratur. Ya Allah. Quran akan laknat kita kalau kita tak baca. Tapi ada satu guru saya pesan, kalau nak kita bersahabat dengan Quran, jangan kita guna Quran yang orang bagi. Kita kena keluarkan duit kita untuk beli. Itu dipanggil korban. Korban duit kita. Bagi kita keluar, kemudian kita beli dan kita pakai. InsyaAllah itu lebih mudah lah untuk bersahabat. Ini dalam peringkat qul huwallahu ahad. Tapi kalau kita hurai lagi ni satu-satu, kenapa dia huruf waw? Kenapa dia pakai hu? Kenapa dia tak pakai hi? Yang dipanggil kata nama. Kenapa dia pakai kul? Ada lam. Dia tak boleh pakai ku je. Semua tu dipanggil ayat-ayat bersandar. Bila ada huruf lam iaitu persandaran dengan Allah 100% yang dikatakan campur tangan Allah, bukan campur tangan manusia. Kalau tanya Zira, dia lebih mahir lah part ni. Iaitu huraian bahasa wahyu, Quran. Masa tu macam, ya Allah, macam ni ke? Bila kita baca tu, bila Allah kata, ada ayat yang dia panggil ayat-ayat ganti nama yang Allah gunakan. Kita tengok ayat tu. Bila dia tambah je, kenapa jadi macam tu? Bila ada tanda tasydid tu, tanda sabdu tu, kenapa kena tekan? Sebab itu ayat penekanan untuk diri kita. Allahu Akbar. Kita duk baca, ini idgham, tekan sikit, ini tekan. Tekan sikit, panjang pula kat ni. Dah tekan, panjang pula. Berapa harkat? 1 harkat, 2 harkat, 3 harkat yang kita duk baca tu. A, I, U. Apa lagi? Tu pun gagal. Ustaz suruh buat benda tu pun gagal. Sedap lah, kena huruf zo. Zo. Macam mana kita? Nampak, Masya Allah. Maka kalau ada perkataan huruf lam yang ditanda mati, itu adalah campur tangan Allah sepenuhnya. Bayangkan Allah campur tangan dalam kehidupan kita. Allahu Akbar. Kita perasan Allah tak campur tangan. Allah campur tangan. Maka jangan buat kerja Allah. Buatlah kerja kita. Apa buat kerja kita? Kerja kita khalifah. Kerja kita apa? Sebarkan agama. Macam mana cara nak sebar? Dapat ilmu, sebar. Dapat ilmu sikit-sikit pun sebar. Tak perlu tunggu pandai. Jangan nak tunggu. Tak boleh Ustazah. Ni saya tak pandai. Kan? Kalau kita tunggu pandai, tak ada seorang ustaz yang mampu mengajar. Kenapa ustaz mengajar? Sebab dia pun tak pandai. Kenapa kitab sering diulang dan diulang untuk pemasakan dan untuk mendapatkan ilmu daripada Allah, ilmu laduni. Ini dia. Maka kita kena faham, jangan kejar untuk cepat habis. Tartil, perlahan-lahan supaya menyerap dekat dalam diri kita. Ini baru tentang huraian qul huwallahu ahad. Dalam qul huwallah ini adalah akses tauhid. Sebab tu dia panggil surah Al-Ikhlas. Macam mana nak ikhlaskan peribadatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang kita buat ni? Selagi mana mulut kata ikhlas, lagi tu tak ikhlas. Saya ikhlas, tolong tak umul. Tak ikhlas lah tu. Saya tak kisahlah berkorban untuk Kak Ani. Tak apa Kak Ani. InsyaAllah untuk Kak Ani boleh aja ikhlas. InsyaAllah tak payah apa-apa. Tak ikhlas. Sebab tu saya takut dengan benda-benda macam ni. Saya cukup takut.
Kalau orang kata kan, tak apa saya ikhlas. Dia tak ikhlas sebenarnya. Sekurang-kurang kita kena bagi. Sebab apa? Nanti dia akan ungkit. Allah ni dekat dunia, kalau kita tengok Allah bagi kat kita, dia tak pernah ungkit. Kat mana Allah akan ungkit? Akhirat. Wa na'udzubillah min zalik. Kat dunia ni Allah bagi. Tak ada satu pun Allah akan ungkit. Apabila kita duduk nanti di depan akhirat, dihisap ketika itu Allah ungkit. Aku bagi kau macam-macam apa yang kau buat. Masa tu nak jawab apa? Kalau kat dunia Allah dah ungkit, okey lah, kita boleh lah juga recover balik, bertaubat, buat baik contoh. Kat situ nak buat apa kita? Sebab itulah kita ni, kita tengok Allah tu dia nak seksa kita seseksa-seksa. Peringatan demi peringatan. Kita kena bersedia hari ni. Bukan hari ni. Sebenarnya minggu lepas, mungkin 2 minggu lepas, kita dah kena mula bersiap sedia pasangkan perisai tauhid dalam badan. Sebab Islam itu akan digoncangkan. Maka ketika goncangan itu, kan, kalau dalam kiamat Allah kata Allah akan goncangkan bumi. Allah akan gugurkan bintang. Allah akan pecahkan tanah. Sebenarnya bukan apa yang Allah goncang. Allah goncangkan juga dada kita. Sebab tu orang kafir ketika itu dia cakap apa? Orang kafir kata, betul ya Allah apa yang kau cakap. Betul ya Allah. Tapi masa tu taubat kita Allah dah tak terima. Ni goncangan tauhid. Goncangan jiwa. Sebab tu kita berhadapan hari ni. Kita kena buat persiapan lah. Persiapan macam mana? Minta pada Allah, kurniakan kepada kami tauhid yang benar. Kurnia pada kami tauhid yang benar. Kita tak boleh gantung dengan siapa-siapa pun. Ini dah mula fasa nafsi-nafsi sendiri. Tak boleh dah. Memang tak boleh. Jangan nak harap ke anak, jangan nak harap ke siapa. Ulama pun tak boleh tolong kita. Ulama dia sibuk dengan bidah dia. Dia gaduh dengan ni gaduh dengan ni. Ustaz Iqbal gaduh dengan Ustaz Norderus gaduh dengan Angah Sunda. Sampai bila tak habis? Kita kena betulkan. Padukan. Ni. Buat amalan ni. Saya tak ada sanad amalan. Saya memang takkan bagi sanad pun. Saya tak ada. Tapi cuba buat. Guru saya pernah bagi. Buat la ilaha illallah sampai dada kita rasa sakit. Cuba buat. La ilaha illallah. Buat tu sampai dada ni dia rasa macam tertekan. Macam senak. Sebab nak masukkan Allah tu dekat dalam dada. Boleh jadi kadang-kadang kita duduk la ilaha illallah tu keluar angin. Terkentut masa tu pun juga ada. Sebab nak masuk kalimah. Masuk dekat dalam jiwa. Maka kita tengok balik. Tauhid kita bukan sekadar pada akal. Bukan juga sekadar pada perbuatan. Bukan juga sekadar pada mata hati. Dia merangkumi kepada semua. Dia saling berkait. Kalau hanya ada pada akal, iaitu dia hanya fikir apa yang dia nak. Dia berakal lah. Dia tidak mengimani. Dia hanya pada takat iman. Sebab tu Islam ni dia ada 3. Islam, iman dan ihsan. Yang paling tinggi ihsan. Ihsan itu apa? Tauhid dengan mata hati. Sebab tu kalau kita tengok kuliah kita yang minggu lepas, kita kena tengok ibarat sebuah pokok, dia ada akar. Akar ni keimanan. Batang adalah Islam, dahan adalah ihsan. Lepas dekat situ, dia ada result. Dia dah mula dah keluar result, kita kena tengok dia akan start daripada dahan, akan keluarnya daun. Ni yang dia cerita ni. Daun buah adalah dakwah rahmatan lil alamin. Kita cek diri kita, dah ada buah ke belum? Dah ada daun ke belum? Dah mula tak kita berdakwah? Rahmatan lil alamin ni bagaimana? Mengajak orang, mengajak kenal Allah. Mungkin ada lah kot kat sini. Berapa ramai kawan-kawan kita kan yang lara-lara tu kita ajak dia, main nak masuk kuliah ni dengar-dengar lah sikit-sikit. Itu cara dia. Itu daun kita. Itu buah kita. Bukan saya suruh Kak Ani pergi dakwah ni. Kan Kak Ani suruh tukar position berdakwah kan anak-anak murid kan. Maksudnya itu. Ustazah kena letak jawatan ni. Kan? Kak Ani, tak apa, saya boleh jadi pelajar Kak Ani, insyaAllah. Saya pula jadi ketua kelas. Maka sebenarnya itulah dalam perjalanan kita.
Islam ini bukan untuk diperkotak-katikkan. Islam ini ibadah-ibadah kita semuanya ibadah-ibadah eksklusif. Semuanya ibadah-ibadah premium. Semuanya ibadah-ibadah hebat. Sebab apa? Kalau kita tak sihat, kita tak boleh buat ibadah kan? Cuba demam, boleh buat ibadah? Tak boleh. Takut-takut solat pun duduk. Sebab apa? Kita kata kesihatan itu adalah yang paling mahal di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jagalah kesihatan. Ibadah kita semuanya yang tak ada cekai-cekai. Nak memberi, bukan senang. Nak sedekah, lagi bukan senang. Nak buat baik, na'udzubillah min zalik, susah. Nak buang kan? Kan? Bukan senang. Sebab tu ibadah-ibadah kita ni, kita kena rasa Islam ini memang satu agama yang sangat-sangat eksklusif. Hanya golongan-golongan yang terpilih dia boleh ikut lorong yang betul. Dia eksklusif bukan pada pakaian, eksklusif bukan pada kereta, eksklusif bukan pada rumah, tetapi eksklusif dia pada ibadah. Ada orang miskin tapi korban setiap tahun. Ada orang miskin tapi bagi nak gila. Kita ni duit banyak tapi bagi RM1. Duit nilai paling rendah, betul kat umum. Paling rendah. Tapi yang kita duk kejar duit. Sebab itu dari segi konteks, duit dengan rezeki dia ada dua perbezaan. Kita kejar duit ke kita kejar rezeki? Kalau kita kejar duit, kita akan tinggal Allah. Tu je beza. Kalau kita kejar rezeki, kita akan jaga Allah. Maka jangan takut dengan rezeki. Allah janji ya. Apabila kita buat berkorban, kita buat usaha kita, insya-Allah Allah akan bagi. Allah tidak pernah menzalim. Tapi kita hari ni kejar duit. Bila kejar duit habis tak? Habis. Rezeki habis tak? Tak pernah habis. Sebab tu bisnes, lepas tu takut nak solat 10 minit nak tinggal. Tak berani. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan maghrib. Kita tengok pasar malam, orang makin ramai ke orang makin hilang? Peniaga yang goreng kuih tiaw tu berhenti letak senduk pergi solat ke? Ataupun masih lagi maintain kat situ? Kita tengok lah. Tak payah cakap lah. Kat situ kita boleh nilai lah. Mereka ini hanya kejar duit. Kejar duit penat. Kejar rezeki barakah. Bila kita kejar rezeki ini bila dia barakah, dia sentiasa mengalir seperti air sungai. Kalau tak ada pun Allah bagi tenang. Ini hebat. So jangan kejar duit. Duit ni lagi kita kejar, lagi dia habis. Duit kita yang habis, duit kat bank negara tak pernah habis lah. Kan? Kita ni duit je habis kat bank tu. Bagi bank negara tu jumpa Zeti ke siapa kan. Duit habis lah, tak pernah habis duit dia. Duit kita je habis. Sebab kita ni bakhil. Sedar-sedar lagi. Ya, bakhil. Harta saya pun bakhil juga. Bukan tak payah cakap orang lain lah. Kita nak makan sedap. Tiba panggil orang datang rumah bagi makan apa? Kan? Itu tetamu. Jangan janji sampai macam tu. Ada satu cerita. Ni nak cerita sambil-sambil lah. Pasal dah nak tutup dah ni. Sementara kita ni nak ambil aura, nak pergi umrah kan. Dengan pandang Kaabah kat belakang tu dah menggeletar jiwa. Walaupun tak ada Kaabah kan. Ada satu kisah ni. Musim haji. Saya tak tahu lah, mungkin ada yang dah dengar, mungkin tak ada yang dengar. Tapi saya memang kelakar lah cerita ni. Dia, bila musim haji, orang semua sibuk tau. Kemudian adalah beberapa orang pemuda ni kan. Dia pergi. Dia niat dia nak pergi merompak tau. Kan. Niat nak pergi merompak. Lepas tu dia pergilah rumah orang besar ni, dia nak merompak. Tapi masa tu musim haji. Kemudian yang orang rumah kaya ni pula ketika itu diuji dengan anak dia sakit. Dia punya husnuzonnya, orang tu nak merompak rumah dia, dia perompak. Katanya datang nak tumpang. So dia bagi. Dia pun cakap dengan sahabat ni tadi, dia kata, awak nak menunaikan haji Tersentaklah dia dalam hati dia. Aku ni nak merompak ni. Dia kata tujuan aku datang nak merompak. Tapi takkanlah kata tak. Kan, sebab usaha haji kan. Dia pun angguk. Kemudian dia kata, saya mohon doakan anak saya sedang sakit. Dia kata. Lepas tu, dia macam tersentak lagi.
Dalam hati dahlah perompak nak doakan orang pula, dia kata kan. Tapi tuan rumah ni dia kata apa, dia tahu orang yang jadi tetamu khususnya untuk menunaikan haji, doanya mustajab. Kemudian dia pun cakap apa, mohonlah doakan anak saya. Si perompak ni dahlah nama perompak, dalam hati dia aku perompak, tapi dah desak-desak sangat sebab orang tu dah layan dia, dia pun angkat tangan doa. Dia angkat tangan doa dia, mohonlah, takkanlah doa tak baik kan, dia doa mohon kesejahteraan apa semua bla bla bla, keluarlah tak jadi merompak. Kemudian datanglah mereka kembali. Next tu datang kembali ke rumah tu. Kemudian ya Allah, tuan rumah tu layan dengan baik dekat diorang ni. Dalam hati ya Allah, hai, aku ni datang nak merompak, dia kata kan. Tapi diorang layan baik. Layanlah diorang ni, pemuda-pemuda ni kan apa semua kan. Dia ni macam tersentak lah juga. Sebab apa dia cakap, terima kasihlah. Hari tu dia kata pemuda doakan makbul anak saya sihat. Di situlah hidayah Allah bermula kepada pemuda-pemuda perompak tersebut. Mereka tersentak dalam hati dia, aku ni perompak. Tapi dengan niat orang tu, aku doakan Allah kabulkan walaupun aku ni perompak. Kat situlah Allah bagi hidayah. Maka ke semua perompak tadi dia pandang sesama dengan yang lain, dia menangis. Lalu mereka pun bertaubat daripada menjadi perompak. Sebab itulah kita ni husnuzon. Selalu sangat husnuzon. Tapi tak boleh juga husnuzon banyak sangat ni. Memang kerja ditindas. Kerja ditindas, bersangka baik. Tetapi Allah tidak memandang sebenarnya apa yang orang jahat nak buat kat kita. Allah memandang akan hati kita yang benar-benar mengharap kepada Allah. Tak kira lah kita ni perompak ke apa ke, tapi orang apabila mereka berhajat bersungguh-sungguh, kita doakanlah mereka. Moga-moga menjadi satu asbab untuk kita dapat sedikit percikkan doa tu. Kita kadang-kadang suruh doa pun, alah pas, awak lah, takut sangat nak doa. Susah sangat baca je Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Tak payah susah. Tu doa makan Ustazah. Siapa kata tu doa makan? Tu doa rezeki. Cari parking tak jumpa. Baca doa Allahumma barik lana. Tu doa rezeki. Tak rezeki apa pun. Kalau susah sangatlah tak tahu baca doa. Kan? Tak boleh takut. Moga-moga Allah berikan kepada kita kefahaman. Kefahaman untuk kita memacukan tauhid kita. Tauhid kita yang benar. Nanti insya-Allah Allah perjalankan kita lagi di atas jalan-jalan kebaikan. Di samping kita berjalan-jalan ini, Allah lorongkan kita pada jalan-jalan ibadah. Tidur kita ibadah, makan kita ibadah, apa semua ibadah. Tak boleh tak makan ya. Tak boleh Ustazah makan banyak-banyak nanti kan gemuk, tembam apa semua. Allah tak marah kita makan. Makan sekadar untuk apa? Nak buat amal ibadah kena ada tenaga. So kita kena fahamlah dengan jelas dekat situ. Tapi kadang-kadang kita ni sedih sangat. Sebab apa? Orang kaya-kaya mampu makan. Tapi dia catu-catu makan. Tak boleh makan kek. Tak boleh makan tu, nanti gemuk. Tak boleh ni semua tak boleh. Orang miskin tu, dia teringin sangat nak makan tapi tak mampu. Nak makan kek tapi tak dapat. Orang kaya, kek bertala-tala rumah dia tapi tak boleh makan. Kan beza. Nampak tak? Hidup kita ni macam mana putaran roda. Maka sentiasalah menjadi hamba yang bersyukur atas nikmat Allah. Apa yang lalu depan kita, kita ambil, kita makan dan bersyukur. Tak dapat makan banyak, makan sikit. Itu je lah dalam konteks rezeki. Jangan kita tolak rezeki. Sebab kita takut apabila kita tolak rezeki, ketika itu rezeki kita terputus. Apabila rezeki kita terputus, saat itulah sakaratul maut kita. Wa na'udzubillah min zalik. Ini konteks rezeki pun luas juga daripada cerita dia. Maka belum tentu rezeki yang ada dekat kita ni, duit dalam akaun bank Kak Ani tu duit Kak Ani. Dalam pos Kak Ani pun belum tentu duit Kak Ani. Mungkin duit saya, mana saya tahu kan. Contoh, kita jangan perasan itu semua duit kita. Kita jangan rasa itu pemilikan kita. Duit tu ke kedai. Duit apa? Duit ke kedai dia. So Duit kadang-kadang ke kedai. kita rasa je kita punya. Rasa macam contoh macam saya kan. Rasa macam semua ni saya.
Dan tentu mungkin anak-anak saya pun mungkin tak tahu siapa punya. Kita pun tak tahu. Kita tak tahu. Kita ni penyimpan mohon-mohon besar. Pemegang amanah sahaja. Maka apabila ada tu bagilah. Baiklah bagi, jangan sampai dia hilang. Sebab nak memancing. Katakan umur tadi nak bagaimana nak menjemput. Bagaimana kita nak menarik rezeki. Kena ada teknik. Kena ada cara. Jangan ikut cara orang kafir. Syarat dia jangan ikut cara orang kafir. Kalau nak marah saya pun marah. Tapi memang saya duit yang kita sedekah tu betul ke confirm ke dapat kat kita, ataupun kalau macam kita tak ikhlas ke tak dapat juga. okay. Dalam macam konteks kita sedekah. Duit yang kita sedekah tu duit yang kita sedekah tu confirm dapat kat kita di akhirat ke, ataupun tengok keadaan niat kita juga. Okey, dia macam ni. Takut kita niat lain. Okey, dalam konteks sedekah, kita kena tengok diri kita tara mana. Adakah kita ni anak kecil, ataupun kita ni orang dewasa, ataupun kita orang matang. Contoh, saya sedekah RM1. Satu taman ni saya nak beritahu. Saya dah sedekah dah. Hari tu masjid tu saya dah infak 1,000 wah. Duk bercakap. Itu adalah golongan anak-anak kecil. Macam anak kecil. Oh dah mandi, oh cantiknya bersihnya, dia seronok tak? Esok puasa nanti mak bagi RM2. Dia bukan nak puasa, dia nak RM2. Jelas tak? So kita tengok kita tara mana. Kenapa kita nak disebut-sebut? Kerana kita terlalu kurang buat. Anak kita puasa sampai 30 hari, lalah dia lupa nak collect RM2 sehari. Sebab dia dah apa? Kalau dia jarang-jarang puasa, kena dia puasa 10 hari, dia mulalah nak RM20, 10 hari dia puasa. Tapi dia dah puasa 30 hari, rasa-rasa dia ingat? Dia tak ingat lah. Sebab dia dah rasa nikmat puasa. Dia tak nak gula-gula dah. Dapat gula-gula pun okey, tak dapat pun tak. Itu dalam konteks kita sedekah. Tapi sedekah yang paling baik adalah apabila kita dapat sorok akan diri kita. Itu sedekah yang jamin. Contoh bila kita bagi, tak salah. Oh, Kak Ani bagi. Kak Ani bagi dekat AR team ni, nama Kak Nurhani. Contoh, bagi 1,000. Nak semua orang tahu. Ada berbalik pada niat kita. Contohnya Kak Ani bagi itu adalah untuk pemangkin diri kita supaya memberi lagi. Tak apa. Innama a'malul binniat. Sebab kita tahu tahap diri kita kat mana. Lepas tu bila kita tulis tu, Allah juga tahu. Apabila orang baca pun dia tahu. Tulis nama Kak Ani sedekah 1,000. Contoh kan. Contoh kalau niat kita betul, orang baca, orang tak akan rasa yang kita nak menunjuk. Tetapi kalau niat kita tak betul, nak orang pandang, nak orang nampak, nak orang sebut, nak orang kagum ke Kak Ani, bila orang baca pun orang boleh tahu. Tambah-tambah orang yang beriman dia baca. Oh, ini nak menunjuk ni. Mungkin kadang-kadang kita ni dah lah kedekut bakhil. Tak hidung masin. Apa lagi semua yang ada kat kita ni. Nak sedekah 1,000 tu, ya Allah, menggigil. Sebab apa menggigil? Sebab dalam akaun ada lagi 300,000. 1,000 menggigil. Kalau saya jangan suruh keluarlah 1,000. Bukan kata gigil tak ada. Bank minta maaf. Kalau Kak Ani mungkin okey. Contoh kan bakhil. Tapi macam mana cara nak keluarkan ni? Nak didik pemangkin diri kita ni. Ya, betul. Ni kan saya buka akaun bank pun tak ada nak cerita apa. Kan saya buka cerita saya, Kak Ani nangis kan? Kan? Maka kadang-kadang kita rasa macam nak jadikan pemangkin atas diri kita. Boleh, insyaAllah. Contoh kalau dalam tim. Contoh Kak Ani ada tim kan. Kak Ani ni ketua ni. Macam mana nak jadi pemangkin kepada anak-anak buah ni supaya memberi. Dia anak buah, dia tengok kepala dulu. Kepala tak bagi, dia tak bagi lah. Jarang anak buah bagi lebih banyak daripada ketua. Tapi kita nak masuk ni, contoh bos dia masuk 1,000 supaya anak buah dia akan masuk. Ada yang mungkin 1,000, ada yang mungkin 800 sebagai pemangkin. Boleh. Ini kita panggil amalul binniat, niat kita. Kemudian kalau katalah dah terbuang. Saya ni dah banyak dah rasa macam
dah lali lah, dah lali. Dah lali kan? Kemudian kita nak buang nama kita pun boleh. Tapi kenapa kita nak diulang tu? Sebab kita belum memberi pada tahap maksimum yang Allah nak suruh kita bagi. Tu je beza. Walaupun kadang-kadang kita orang biasa je. Sedekah sehari selalu RM2 contoh kan. Tapi kita tak nak nama kita disebut. Mungkin pertama sebab malu sebab RM2. Mungkin lah. Ataupun ianya dah lali. Maka sedekah yang paling terbaik kalau kita nak jadikan ia ni sebagai pemangkin diri kita, okey, kita boleh bagi. Sama juga dengan amalan. Contoh kita buat selawat tafrijah, kita buat solat tasbih. Kenapa nak masuk-masuk nama tu? Bukan sebab kita nak fikir orang lain, oh ini baguslah dia ni datang ni. Tak, sebenarnya pemangkin diri kita. Kena ada nama supaya itu akan menjadi saksi kita. Pemangkin, pendorong. Kalau ada nama tu ingatlah nak pergi. Kalau orang suruh isi nama, insya-Allah tak ada nama. Memang nak pergi tu 50-50. Bukan 50, 70-30. Susah nak sampai. Susah lah. Boleh sampai tapi jarang. Tiba isi nama kan kalau tak datang ni kan ustazah cari. Kan ada berasa tu kan. Sebenarnya bukan berasa dengan saya pun. Dia berasa itikad dia dengan Allah. Saya ni perantara je. Contoh. Dan bila apa je kita yang buat kan, nanti dia kata apa kan kalau saya tak ada, rumah saya buat kenduri dia datang, tiba rumah dia kenduri saya tak datang. Kita berasa bersalah bukan kerana tuan rumah tersebut sebenarnya. Allah yang titip rasa bersalah kita atas kehendak Allah. Ni yang kita nak, perasaan begini. Perasaan terhadap kebaikan. Bila tak dapat join tu, ya Allah bersalahnya. Rasa kalau boleh nak penuhi tapi tak daya. Tu. Tapi dalam konteks sedekah yang macam yang melebih-lebih, melampau-lampau tu jadi debu. Ini total lah jadi debu. Maksudnya dia nak, terima kasihlah Kak Ani, kalau Kak Ani tak bagi saya sedekah itu lembu, memang saya tak makan lembu lah sampai ketua. Contoh. Kita berkembang semampu. Kalau Kak Ani lah, orang-orang dia sebut-sebut, kalau ustazah lah tak bagi saya ilmu, hilang ilmu saya, itu mengarut. Kan. Kalau saya, siapa yang cakap kat saya macam tu, memang saya tinggal dengan dia, takut. Sebab dia bukan bersandar pada Allah tetapi dia bersandar kepada saya. Itu kita risau. Sebab itulah bagaimana ketika itu Khalid Al-Walid dia dipecat oleh Umar Al-Khattab dalam satu peperangan Tabuk. Ini kisah dia. Khalid Al-Walid ni pedang Islam. Dia kalau masuk mana-mana peperangan confirm menang. Confirm menang. Yang dia panggil pedang Islam. Ada yang panggil dia singa. Maknanya memang hebat dalam berperang. Tapi dalam satu peperangan ketika itu Umar Al-Khattab jadi pemimpin. Umar ni dia memang tak ada rasa kesian. Dia jaga akidah. Ketika itulah dalam peperangan tersebut dia hantar surat kepada Umar Al-Khattab, dia serahkan kepada Umar. Dia kata dia serah pada Khalid Al-Walid, kau tolong serahkan surat ini kepada sekian bin sekian. Apa surat tu tertulis? Penggantian diri kepada ketua ataupun tentera untuk pergi berperang ni, dia orang ada nama kan. Maknanya replacement sahabat tersebut kepada Khalid Al-Walid. Dah lah bagi kat Khalid, Khalid kena bagi pula kat orang tu. Kalau kita maulah kena lempar dah surat tu depan rumah kan. Tapi sifat para sahabat, dia senyum je, dia reda je. Dia pun bagi. Dia tahulah kalau dia serahkan kepada orang tersebut, confirm dia tak dapat pergi berperang. Tapi dia reda, dia senyum. Kenapa Umar buat begitu? Sebab Umar nak jaga tauhid. Bila dia orang nampak je, bukan tauhid Umar tetapi tauhid para tentera. Bila dia nampak je Khalid Al-Walid pergi, confirm boleh menang. Dia orang cakap macam tu. Maka persandaran mereka kepada Allah lebih tipis berbanding dengan Khalid Al-Walid. Maka dia terminate Khalid Al-Walid. Itulah cerita dia. Bagaimana kita nak jadikan amalan-amalan kita ini jangan sampai jadi debu. Mula-mula bolehlah. Innama a'malul binniyat. Kita tengoklah macam mana. Kita nak tarik orang apa semua kan. Macam grup kita kalau kita tengok ada video. Itu pemangkin je tu sebenarnya. Sebab nak buat macam mana dia orang memang suka bergambar. Mungkin ada yang datang sebab nak bergambar. Mungkin. Tapi nak gambar kena ada solat tasbih. Contoh. Kan. Pemangkin je. Satu hari benda tu akan hilang. Kita layan je lah. Kan? Kita kalau ikutkan memang tak nak lah bergambar-gambar ni. Tunggu gambar setengah jam. Solatnya sejak contoh kan. Tapi nak buat macam mana? Ianya pemangkin untuk fasa hari ni.
Harta sama dengan sedekah. Moga-moga sedekah yang kita bagi ni sehinggalah orang tidak tahu siapakah kita, itu sedekah yang paling mulia dan paling terbaik yang Allah terima ketika di sana. Kecuali apabila kita berhajat. Bila hajat, kadang-kadang kita kena sebut nama. Saya Siti Aisyah binti Rosli sedekahkan sekian bin sekian ini, saya nak bagi air kat masjid. Moga-moga dengan sedekah saya ini ringanlah sakit saya. Contoh, boleh. Maknanya kita macam bertawasul, berniat. Itu permulaan. Apabila Allah kata ada sesuatu pundak yang berada di belakangmu, maka bagaimana engkau ingin menyelesaikan pundak tersebut? Dengan engkau memberi. Dan engkau berniat. Boleh. Kalau orang sakit, lama sangat sakitnya, maka ubat macam-macam. Ataupun akan diuji dengan sesuatu penyakit yang baru kan. So macam mana nak beli penawarnya? Sedekah. Sedekahlah ke orang. Orang nak pergi haji contoh, orang nak pergi umrah, sedekah. Ni ada RM300, nanti tolonglah sampaikan sedekah saya, moga-moga saya sihat. Itu boleh. Itu part sedekah. Tapi insyaAllah lah, saya rasa grup-grup kita ni tak adalah sedekah melampau-lampau sangat. Asyik nak sebut nama kan. Okey je kita ni. Kalau contoh Kak Ani tiba-tiba, ni Kak Ani bagi kan. Rasa macam tu pun kita pun rasa macam tak berapa best lah. Tapi Alhamdulillah, ala kulli hal Allah ini sangat baik dengan kita. Apa yang kita sumbangkan hanyalah untuk agama. Kita sumbangkan hanyalah untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana pun kita nak cari rezeki, macam mana pun kita nak dapat sesuatu pun balik pada Allah. Sebab tu saya kata jangan ikut orang Yahudi. Saya ingatkan diri saya sebab saya dulu pun belajar dengan orang Yahudi. Saya dulu belajar dengan Anthony Robbins. Saya dulu belajar dengan apa chicken soup bla bla bla. Itu semua saya punya guru. Bila saya tengok, saya mengimani ayatul Quran, iaitu ayat daripada Allah, wahyu Al-Quran itu Allah cukup tak bagi kita ini berbaik dengan orang yang Yahudi. Kerana mereka ada agenda tersendiri. Macam mana cara baik pun tak boleh. Ini bukan saya cakap, Allah yang cakap. Maka kita berhati-hatilah. Dalam kita nak pasakkan tauhid kita. Tak apa Ustazah, benda tu baik sebenarnya, tak ada. Sebab dia ada Tuhan, kita ada Allah. Itu beza dia. Dia mengajar kita kepada Tuhan dia. Tapi dia tak mengajar kita kepada dekat pada Allah. Maka kita latihlah diri kita, seandainya ada ilmu-ilmu batil, minta kepada Allah, ya Allah keluarkan ilmu batil tersebut untuk kau masukkan ilmu yang bermanfaat insyaAllah. Maka saya mohon ampun dan maaf sekiranya banyak salah dan silap. Yang baik itu perkongsian saya, moga-moga memberi kefahaman buat kita semua, khususnya buat diri saya sendiri yang masih lagi dalam keadaan merangkak-rangkak. Moga-moga dengan pertemuan kita pada malam ini mengabulkan segala hajat bagi mereka yang berhajat. Moga Allah berikan kesembuhan pada Puan Radiah insya-Allah, dan diberikan rezeki yang melimpah ruah kepada Kak Umu dalam bisnesnya, Kak Ani juga apa-apa hajat, Zira juga mungkin ada hajat, Kak Suhaimidah, jika ada hajat, tak kira lah apa hajat tu walaupun tak sebut kat saya, tapi Allah itu lebih maha mengetahui. Moga-moga menjadi asbab dan musabab untuk malaikat kabulkan doa dan malaikat bawa doa itu kepada Allah untuk dikabulkan atas pengorbanan kita dalam majlis ilmu insya-Allah. Maka insya-Allah sekadar itu saja kita tangguh dengan tasbih kifarah dan juga surah Wal-As. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustazah. Terima kasih banyak Ustazah. Sama-sama insya-Allah. Siapa yang berkelapangan insya-Allah esok kita akan jumpa untuk sesi baca Yasin secara online. Insya-Allah nanti saya dapat link, saya akan bagi. Terima kasih Ustazah. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.